Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan ke atas buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita masih lagi dalam bab pertama, iaitu bergembiralah apabila diuji dengan sesuatu penyakit. Sebenarnya bergembiralah apabila diuji apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam buku ini saya memberi fokus tentang penyakit. Maka bergembiralah apabila Allah menguji kita dengan sesuatu penyakit. Sudah tentu nak kata bergembira ni sesuatu yang berat. Easier said than done. Alah, dia cakap je senang. Cuba kalau dia kena, pasti susah. Kan? Jadi memang susah, tetapi moga-moga dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang saya kongsikan, ia dapat memberi motivasi kepada kita untuk bergembira apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu penyakit. Sebelum itu, saya punya wireless microphone kehabisan bateri. Jadi saya bercakap terus. Minta maaf awal-awal jika audio kurang memuaskan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita masuk dalam pembahasan ayat Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 155, 56, 57. Ayat 155 hingga ayat 157. Mari sama-sama kita membacanya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami tentu akan menguji kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, daripada kelaparan, dan daripada kekurangan harta benda, kekurangan nyawa dan kekurangan tanaman. Maka berilah wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Firman Allah SWT, wala nabluwannakum, dan kami sungguh, kami benar-benar akan menguji. Bererti ujian daripada Allah ini adalah sesuatu yang benar-benar akan datang. Tak boleh seseorang itu expect, saya ni tak kena ujian kot, ataupun last week dah kena ujian dah, kereta kena accident, minggu ni tak ada kot. Tak ada. Benar-benar Allah akan menguji kita, dan Allah akan menguji kita pelbagai. Dalam ayat ni Allah sebut, ya, bisyai'in minal khawf, daripada ketakutan. Lazimnya dalam kitab-kitab tafsir, ketakutan ni disebut sebagai ketakutan dalam aspek peperangan, serangan musuh, ya. Kita di sini alhamdulillah aman damai, tapi mungkin juga ketakutan daripada pencuri, ketakutan daripada perompak, ketakutan daripada serangan binatang buas, ya, boleh juga masuk dalam masuk di sini. Dan juga kelaparan, ya. Kelaparan macam baru-baru ini, ya, kita semua diuji dengan wabak COVID-19, di mana ramai yang sumber pendapatannya terjejas. Bahkan bukan saja terjejas, ada yang sampai zero, ada yang sampai negatif. Saya sebagai seorang juruterbang pun terjejas juga, dan ada juga di kalangan rakan-rakan sekerja saya yang terjejas dengan kadar yang lebih teruk lagi. Cuma saya teringat, ya, saya agak hairan. Sebahagian orang mereka mempermain-mainkan, memperlekehkan, mensindirkan. Tengok tu kena jual burger. Tengok tu kena buat ni. Apakah mereka merasa mereka ini bebas daripada ujian Allah sampai mereka hendak menyindir orang-orang yang sebab pada saya ini sesuatu yang terpuji, di mana sumber income mereka terjejas. Mereka tak duduk diam, mereka tak berpeluk tubuh, mereka tak pergi ke pusat zakat, tetapi mereka tetap berusaha mencari income yang lain. Dan buka gerai jual burger adalah satu income yang halal, yang bersih. Apa pula yang hendak jadikan sindiran sampai ke sekarang ni? Sekarang ini Disember, penerbangan sudah dimulakan. Suara-suara tu ada lagi juga. Dulu jual burger, sekarang dah tak payah lah dah terbang balik lah, ya. Saya nak kata moga-moga Allah menguji mereka pun macam tak baik juga, ya. Tapi macam nak kata macam tu je. Moga-moga Allah menguji mereka dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, seperti mana yang sebut di sini, supaya mereka juga merasainya. Saya hairan kenapa mereka memperlekehkan. Sebab bagi saya, bila seseorang itu terjejas sumber income-nya, sumber pendapatannya, lalu dia berusaha membuat sesuatu, tak kisah buat bisnes, buka warung, jual mie rebus ke, jual burger ke, jual apa ke, dia tetap berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, untuk membayar
hutang ke loan ke apa ke, itu sesuatu yang terpuji. Bahkan segala usaha keras, usaha ekstra yang mereka lakukan tu, saya harap mendapat pahala ekstra daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada pula orang yang menyindir, yang mengkritik tu, tak tahu nak kata apa ya. Nak doakan moga Allah menguji mereka dengan satu yang sama, macam teruk sangat pula. Okey, tak apa, kembali kepada ayatnya. Jadi Allah benar-benar akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan daripada harta benda yang berkurang. Okey, sama-sama kita tahu mungkin yalah, dalam zaman pandemik sekarang ni terpaksa menggunakan semua saving sampai habis, ataupun pelaburan yang sepatutnya naik tetapi menurun. Baik, kemudiannya apa? Dan juga daripada jiwa. Mungkin ada yang meninggal dunia musim pandemik ni ya. Ada ahli keluarga kita mungkin, saudara mara kita mungkin yang meninggal dunia kerana COVID-19. Moga-moga Allah mengurniakan kepada mereka kemuliaan darjat syahid kerana meninggal dunia kerana wabak COVID-19 ini ya. Dan juga daripada kekurangan tanam-tanaman. Tanam-tanaman ini boleh kita katakan sekarang ni ada dari sudut bisnes ke, income ke, jadi semua aspek lah jenis ya. Kemudian Allah kata, berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebab menghadapi ujian ini memang semua sesuatu yang hebat, tetapi berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kita sambung ayat seterusnya, ayat 156. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan musibah ini, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 156 surah Al-Baqarah ini menjadi dalil bahawa ucapan inna lillahi ini bukan saja apabila berlaku kematian. Sekarang ni berlaku kematian, sebut Al-Fatihah. Kemudian bracket, baca. Sekarang ada bracket pula, baca sampai habis. Okey, sebenarnya tak payah baca. Yang betul sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi inna lillahi ini bukan saja kerana kematian, tetapi kerana apa-apa ujian lain. Apa-apa musibah yang lain, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagai peringatan bahawa kita semuanya ini daripada Allah. Apa yang datang ini semua daripada Allah. Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Kepada Allah lah yang kita akan disemak buku rekod kita macam mana kita menghadapi ujian ini ya. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini tidak terhad kepada berita kematian sahaja, tetapi kepada apa-apa musibah, apa-apa ujian baik yang menimpa kita atau saudara mara kita, sahabat-sahabat handai kita, kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam sebuah hadis sahih Muslim terdapat sebuah doa juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini, Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, berilah kami pahala di atas musibah ini, yakni pahala kesabaran. Berilah kami pahala di atas musibah ini dan berilah kami ganti apa yang lebih baik daripadanya. Berilah kami ganti apa yang lebih baik daripadanya. Doa daripada sahih Muslim. Okey, apabila kita bersabar, apabila kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah balasan yang Allah akan berikan? Kita sambung ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang ke atas mereka selawat daripada Tuhan mereka, selawat daripada Allah SWT. Para ahli tafsir berbeza pandangan. Apakah maksud apabila Allah berselawat dalam konteks ayat ini? Ada yang berkata Allah melimpahkan keberkatan. Ada yang berkata Allah memberi pahala yang banyak. Ada yang berkata Allah memeliharanya daripada apa siksaan di hari akhirat kelak ya. Tapi lazimnya Allah selawat ni apa-apa yang baik kepada kita ya. Jadi memang ada beberapa tafsiran di sana. Allah berselawat kepada kita. Kemudiannya warahmatun. Allah juga memberi kepada kita rahmatnya. Apa lagi dapat lepas tu? Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Allah memberi kita hidayah pula. Jadi kita dapat 3. Apabila diuji dengan apa jua ujian, kita bersabar, kita menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah memberikan kita 3 perkara ya. Allah memberi, Allah bersalawat kepada kita, Allah mengurniakan rahmat kepada kita, dan Allah memberi hidayah kepada kita. Dan mungkin salah satu hidayah itu ialah Allah memberi kita jalan petunjuk. Apa cara untuk kita
melalui ujian ini, melalui cabaran yang baru Allah kenakan pada kalau kita bersabar. Sebab hidayah tak semestinya bererti hidayah di sudut agama, tetapi hidayah juga. Ya, sebab kadang-kadang orang traffic jam, alamak, income saya dah terjejas sebabkan COVID-19 ini sebagai contoh. Apa kena buat, dia tak tahu. Tapi dia banyak bersabar, dia betul. Allah memberi hidayah kepada dia untuk jalan rezeki melalui pintu yang lain ataupun melalui jalan yang lain. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 keutamaan yang kita perolehi apabila kita bersabar dengan ujian daripada Allah SWT. Jadi ingat, ujian yang Allah sebut tadi tu pelbagai jenis, salah satu daripadanya termasuklah juga kita boleh kata sebagai penyakit, yang ni kekurangan jiwa. Sebab penyakit itu boleh dikatakan sebagai kekurangan jiwa, khasnya apabila telah pun sehingga meninggal dunia. Ya. Jadi moga-moga bermanfaat. Ayuh kita selalu semak, selalu baca ayat ini, ya, 155, 156, 157 apabila kita ditimpa sesuatu ujian, sesuatu musibah. Saya sendiri suka membaca ayat ini sebab ia penghibur kepada diri yang sedang duka pada ketika itu. Diri yang sedang, alamak, teruknya kena. Kan? Ayat ini dan juga hadis-hadis yang telah dikemukakan dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. Ya. Moga-moga bermanfaat. Kita berjumpa lagi, sambungan lagi, kita baca lagi ayat-ayat Quran, hadis-hadis berkaitan dengan ujian daripada Allah SWT ni. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.